Cikgu mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Okey, kita belajar relax-relax saja. Okey, Durga, selamat pagi. Okey, kita belajar relax. Cikgu lah rasa relax. Jadi kita ulang balik tajuk yang pertama. Mana kertas dia? Okey. Okey, ticket to victory. Ticket to victory ni semua dah tahu dah. Dah pernah tengok dah. Ada cikgu gunakan tak? Tak tahu apa-apa. Ni, ticket to victory ni. Tak tahu apa-apa? Tak tahu. Oh, tak tahu. Okey, untuk pengetahuan semua, ticket to victory ni untuk semua subjek. Kalau tak silap cikgu lah. Semua subjek-subjek yang utama ada ticket to victory. Ticket to victory, okey, kita bercerita sikit aja. Okey. Daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5, Kementerian Pendidikan Malaysia, JPN Perak punya. Okey ni. Ticket to victory matematik. Jadi yang ni ialah daripada Jabatan Sektor Pembelajaran JPN Perak. Okey, jadi maksudnya Perak yang buat ni. Okey. Jadi dia buat ni pengarah pendidikan. Okey. Ini ialah timbalan pengarah pendidikan. Okey. Yang ni pernah jadi pengetua dekat sekolah kita dulu. Kamu tak ada lagi. Puan Rahimah. Okey, ini ialah orang-orang yang buat dia. Okey. Muka cikgu tak ada. Tak apa, nanti cikgu tampal. Tampal tulis nama cikgu sendiri. Okey. Lepas itu, ini format dia. Tak apa, nak cerita ini ialah daripada Pendidikan Negeri Perak. Jadi cikgu gunakan yang ni. Okey. Gunakan ni sebab nampak soalan-soalan dia dah sediakan. Jadi cikgu tak perlu dah pilih soalan dia. Okey. Nombor 1. Cari nilai K. Cikgu dah present ke belum? Dah. Okey dah. Tak perasan. Okey. Nampak kan soalan cikgu ni? Nampak, Cikgu. Okey. Cari nilai K dalam persamaan kuadratik berikut. Okey, yang berapa nilai K? Kamu buat dulu. Nilai K berapa? Ada jawapan pun A, B, C, D. Jawapan tidak. Okey. Oh, nama cikgu keluar rupanya. M. Faris 1. Harap-harap dapat. Jangan tak dapat. Ini yang asas saja. Okey. Tak dapat pun tak apa. Belajar balik. Cikgu salin soalan. Tapi cikgu rasa-rasa majoritinya dapat. Ada seorang dua tak dapat. Cikgu tahu tu. Seorang, dua, tiga, 4 orang. Dia sedang belajar. Sedang baru nak faham. Sebab masa form 3 ni, tajuk form 3 dulu ni. Dia naik form 4. Sebenarnya tajuk form 3, form 4 matematik ni semua tajuk dia lebih kurang sama. Pengiraan dia sama sahaja. Dah dapat dah. Okey, berapa? Siapa yang dapat? Ijazi suka lah yang ni. Dia sambil makan kacang je ni. Soma lagi relax. Soma sambil makan capati je buat ni. Ada ke Soma kat sini? Soma ada tak? Ada, Cikgu. Okey. Betul ke kamu tengah makan capati? Tak? Tak ada, Cikgu. Tak. Okey. Tu kamu tengah makan apa? Tak makan apa-apa. Okey. Kalau tak makan apa-apa, nanti kita jumpa mesti kamu dah kecil sikit. Okey. Dah dapat dah. K berapa? Negatif 1 Negatif 1. dan negatif 6. Negatif 1. Oh, ada dua jawapan. Okey. Negatif 1, negatif 6. Okey. Yang boleh buat. Tak boleh buat pun tak apa. Okey. Ni nak ingatkan balik cara dia. Okey. Saya pun tak tahu jawapan. Saya pun tak tahu. Ni kertas ni cikgu rasmikan dekat kamu ni. Cikgu tak guna kelas lain pun. Okey. Special untuk kamu. Jadi K tambah 4. Okey.
kalau persamaan macam ni dia pantang sekali. Pantang tu maksudnya kalau boleh jangan ada pecahan. Okey, tak nak ada pecahan. Pastikan dia linear. Linear tu maksudnya dia pastikan dia satu baris. Kalau ada pecahan tu susah sikit. Okey, jadi 3, 2. Cikgu darab silang. K tambah 4 darab K tambah 3 sama dengan 3 darab 2. Kurungan tu bermaksud darab. Lepas itu, yang ni cikgu boleh buat persamaan serentak. Persamaan serentak cikgu kembangkan dulu. K kuasa 2 tambah 3K tambah 4K tambah 12 sama dengan 6. Okey, sepatutnya dah tahu dah tu macam mana kembangkan. Kemudian, cikgu selesaikan yang dalam dulu. K kuasa 2 tambah 3K tambah 4K positif 3 tambah 4 positif 7K tambah 12 sama dengan 6. Kemudian cikgu pindahkan. Semua duduk satu tempat. 7K tambah 12 tolak 6 sama dengan 0. Okey. Kemudian selesaikan K kuasa 2 tambah 7K 12 tolak 6 sama dengan 6 sama dengan 0. Okey. Kemudian boleh gunakan kalkulator. Okey, boleh gunakan sebab dia kertas 1. Terus gunakan kalkulator. Okey, kalau kertas 2 kena buat kurungan. Okey, macam tu. Soalan ni dia sama ada kertas 1 dan kertas 2. Kalau kertas 2 kena buat kurungan ni. Kalau buat kalkulator tak ada kurungan, tak ada markah dekat sini. Jadi K dekat sini 617. Jadi sini 6, sini 1. Ini ialah positif 6, positif 1. Okey. Jadi jawapan yang terakhir, cara susunan untuk kertas 2, K tambah 6 sama dengan 0. K sama dengan negatif 6. K tambah 1 sama dengan 0. K sama dengan negatif 1. Oleh sebab itu, K sama dengan negatif 6, negatif 1. Okey, itu jawapan dia. Ada nak bertanya? Okey. Kalau kemudian dia kata okey. Negatif 6, negatif 1. Adakah jawapan dia? K negatif 6. Okey, ada. Jawapan dia B. Okey. Nombor 1 jawapan dia B. K negatif 6, K negatif 1. Okay. Kemudian soalan nombor 2. Okey. Raja di bawah menunjukkan satu graf fungsi. Cari nilai H. Okey, macam mana nak dapatkan nilai H? Macam mana nak dapat? Cerita je kalau tak kira. Macam mana nak dapat? Dapat tak H tu berapa? Tak tahu itu. Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Koordinat dia H kosong. Okey. Kalau koordinat H kosong. Kosong ni, okey. Kosong ni, ini apa dia? X ke Y ni kosong ni? Y. Cikgu X. Satu lagi adalah Y. X, Y. Okey. Persamaan ni dekat sini. Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Jadi, apa yang kita nak buat tu? Nak dapatkan H tu. Gantikan dalam persamaan ini. Y sama dengan 0. Gantikan Y dia. Gantikan. Okey, gantikan. Tengok dapat berapa. Dah ada Y tu sama dengan 0. Masuk je persamaan dekat sini. H sama dengan 5. X sama dengan 5. 5. Okey. Jadi, cikgu buat gantikan. Jadi dah ada X kosong dekat sini. Okey, gantikan. Ini Y. X, Y. Kosong sama dengan 25 tolak X kuasa 2. X ni H lah, cikgu ganti H.
Okey, sebab dia nak tahu nilai H. Okey, X tu dah jadi H. Lepas itu, 25, negatif H kuasa 2 datang ke sebelah kanan jadi positif H kuasa 2. Jadi H sama dengan punca kuasa 25. Berapa punca kuasa 25? H sama dengan berapa? 5. Okey. Untuk kamu, H bukan sama dengan 5. H ada 2 jawapan. Apa dia 2 jawapan tu? Untuk kelas 4 stem 1. Kalau kelas 4K, cikgu kata H sama dengan 5. Betul. Tapi untuk part stem 1, H ada, bila ada punca kuasa dekat sini, H ada 2 jawapan. Positif, negatif, 5. H tu ialah, H tu 5 dan negatif 5. Okey. Dia 2 jawapan. Betul tak? Punca kuasa 25 ialah positif 5 dan negatif 5. Okey. So H ada 2 jawapan. Bukan Sebab satu. apa itu? Punca kuasa 25? Ni kalau tengok graf ni. Okey. Kenapa ada negatif 5 dengan... Okey. Yang tengok graf tu betul. Sekejap, cikgu tak ajar yang gambar tadi tu, cikgu tak masuk lagi. Cikgu cuma tunjukkan jawapan ni. Okey. Punca kuasa 25. Punca kuasa 25 ialah, kalau 5. 5 kuasa 2 berapa? 25, betul tak? 25. Okey. Kalau negatif 5 kuasa 2? Pun 25. Betul tak? Ni, sila sikit. 5 kuasa 2 berapa? 25. Kalau negatif 5 kuasa 2? Pun 25. Jadi, punca kuasa 25 ni ada 2. 5 ataupun negatif 5. Okey, bukan 5 tau. Bukan 5 sahaja. Untuk kelas kamu ni, kelas STEM ni jawapan dia lain sikit. Okey, yang 5 tu betul tapi tak lengkap. Punca kuasa 25 ialah positif dan negatif 5. Okey. Lepas itu, tengok gambar balik. Okey. Kalau positif 5, memang betul dekat sini sebab graf tu duduk dekat sini. Nampak ni negatif 5? Sebelah dia lagi negatif 5. Kebetulan cikgu ada dekat sini. Jadi, cikgu tulis H sama dengan, jawapan dia ialah, satu ialah positif 5. Okey. Satu ialah positif 5. Dan satu lagi ialah negatif 5. Okey. Jadi, kalau H dekat sini, ini yang H dekat sini ialah negatif positif 5, kosong. Yang dekat sini, ini yang negatif 5. Okey. Negatif 5. Koordinat dia satu lagi. Y dia tak tahu. Y dia kena kira. Okey. Nanti cikgu kira lah. Y dia berapa? Korang nak kira. Berapa Y dia? Pakai X. Okey, kalau kira dah buat berapa? Cuma kira. Kalau tak kira pun tahu sebenarnya. Negatif 5 apa koordinat dia? Kosong. Kosong juga. Sebab apa kosong? Sebab itu kan dekat si Y dekat sini. Koordinat dia sama. Sekejap. Faham ke tak faham yang cikgu ajar ni? Faham. Okey. Jadi yang dia nak dekat sini tau. Okey, H ialah sama dengan 5. Okey, betul tak? Ada tak jawapan H sama dengan 5? Okey, sekejap. Okey. Negatif 5. Tengok jawapan dia negatif 5 pada. Okey, jawapan dia C. H sama dengan 5. Okey. Jadi, yang cikgu nak beritahu yang ni. Ingat ni. Jawapan dia ada 2 tau. Kalau punca kuasa 25. Ada 2. Negatif 5 dengan positif 5. Okey. Kemudian, yang ni pula. Okey. Cari koordinat bagi titik maksimum K. Berapa? Berapa K pula?
Okey. Tengah kira. Makin susah pula soalan ni. Cikgu Faris kata tadi belajar relax-relax je. Dapat tak? Okey, cikgu buka jawapan. Kau nak tengok jawapan. Mana satu? Susah agak soalan dia. Okey, tengok jawapan. Nak pilih yang mana? Okey, sebab dia ada ABCD. Okey, tengok jawapan. C ke? Dah dapat 4. Okey, C dapat 4. Sebab apa? Macam mana boleh dapat 4? Cerita je macam mana nak tahu dapat 4 tu. Y tu jadikan kosong. Y tu jadikan kosong. Okey. Gantikan dalam Okey, pandai. Y tu sama dengan kosong. Sebab dia dah sama macam soalan nombor 2 ni tadi ni. Ni semua kalau garis dekat sini Y sama dengan kosong. Nampak ni kosong, ni kosong. Okey, dekat sini pun sama juga. Y sama dengan kosong kan? Garis ni Y sama dengan kosong. Yang bertukar X saja. Okey. Ini Y sama dengan kosong. Bila Y sama dengan kosong, kamu buat apa? Ganti dalam tu. Okey. Betul tak kamu ganti? Okey. Nak selesaikan ganti tu. Macam mana nak selesaikan ganti? Okey, jap cikgu salin. Y sama dengan, jap cikgu salin soalan dia. 3 X tolak 4 kuasa 2. Okey. Y sama dengan kosong. Cikgu gantikan kosong situ. X saja yang cikgu tak tahu. Y cikgu dah tahu dah satu koordinat. Okey, negatif 3 X tolak 4 kuasa 2. Lepas tu, kamu buat apa? Yang kamu punya. kuasakan 2 dulu yang dalam kurungan. Kuasakan 2. Okey, cikgu ikut langkah kamu. Kosong, kuasakan 2 dulu. Jadi cikgu buat terus. X kuasa 2 tambah 8X. Sorry, X kuasa 2 tolak. Okey, kosong sama dengan negatif 3 X kuasa 2 tolak tambah 16 tolak 8X. Okey, ini tolak 8X. Okey. Lepas tu buat apa? Kembang. Okey. Kosong, cikgu susun 3X kuasa 2 tolak 24X, 16 3, 48. Okey. Lepas tu, cikgu bagi dengan 3 lah. Bagi dia kecil dulu. Boleh tak? Okey. X kuasa 2 tolak 8X tambah 16. Okey, lepas tu, fakturkan balik. Iya tak? Okey, cikgu buatlah kamu diam je tu. Okey. Lepas itu, cikgu fakturkan balik. X. Okey, 16 dia dapat 4. 4 tolak
tolak. Okey, cikgu terus buat. Jangan tanya cikgu macam mana. Okey. Bukan jangan tanya cikgu, boleh tanya nanti. Okey. Jadi dekat ni sama je. X tolak 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Itu dah dapat jawapan. X sama dengan 4. Cikgu, Ya. yang dekat 3X kuasa 2 tolak 24X tambah 48 kan? Sepatutnya 3 tu negatif. Ada negatif? Jadi Okey, nasib baik kamu sebut. Okey, kita buat balik. Okey, dekat sini. Okey, betul ni. Okey, yang cikgu kat sini. Okey, ada negatif kat sini. Buat balik lah. Nanti tak cantik. Okey, cikgu buat balik. Aisyah tegur lambat. Tolak 4 kuasa 2. Okey, cikgu buat balik. Negatif tu. Y sama dengan 3. Okey, kembangkan X kuasa 2. Tolak 8X tambah 16. Okey. Lepas itu, kembangkan. Okey. Negatif 3. X kuasa 2 tambah 24X tolak 48. Okey. Yang tu boleh guna kalkulator terus. Okey. Kalau kamu guna kalkulator ke buat kurungan macam cikgu? yang kembang tu ke? Lepas ni nak dapatkan nilai X tu. Dapatkan nilai X tu, saya positifkan semua dulu. Pandai. Macam mana kamu positifkan semua dulu? Negatif tu keluarkan, lepas tu 24 tu jadi negatif, 48 jadi positif. Tukar simbol. Okey, tengok negatif keluarkan, dia akan jadi macam ni. 3X kuasa 2 tolak 24 tambah 48. Okey, Aisyah beritahu macam tu. Lepas tu, kamu buat macam mana? Lepas tu kalkulator. Okey, guna kalkulator. Okey, yang ni boleh terus guna kalkulator. Kalau tak nak guna kalkulator, okey, cikgu kecilkan nombor tu. Nombor tu pun boleh, tapi cikgu kecilkan. Cikgu bahagi 3. Dia jadi X kuasa 2 tolak bahagi dengan 3, 8. Ini tertinggal X, 8X tambah 16. Okey, boleh guna kalkulator, dia dapat. Okey, negatif cikgu letak kat situ. Okey, faktorkan X. Okey, lepas itu 4. Itu jawapannya. X tolak 4, X tolak 4. Sama dengan 0. Okey. Last sekali, berapa jawapan dia? Kertas dah habis dah. X sama dengan? Okey. X sama dengan 4. Okey, X sama dengan 4. Jadi cara yang lebih senang, okey, untuk cikgu lah. Cikgu tak buat yang kamu. X, Y, okey, cikgu salin balik. Y negatif 3. Sekejap cikgu tengok soalan. X tolak 4 kuasa 2. Okey, itulah cikgu punya. Tapi kamu tengoklah kalau sesuai. Tapi jangan merapu kalau tak tahu. Okey. Cikgu ganti Y sama dengan 0. Cikgu punya ringkas saja. Negatif 3. X tolak 4 kuasa 2. Lepas itu, negatif 3 ni, cikgu pergi ke sebelah kiri. Dia akan jadi 0 per negatif 3 lah. Okey, cikgu tunjuk satu-satu sama dengan X tolak 4 kuasa 2. Okey. Faham tak langkah cikgu? Boleh ke? Orang tanya. Boleh. Kenapa tak boleh pula? Okey, yang ni darab. Okey, bila pergi ke sini dia jadi bahagi. Okey, 0 bahagi negatif 3 sama dengan 0. X tolak 4 kuasa 2. Oh, boleh pula. Okey, lepas itu, cikgu akan tinggal X tolak 4. Dekat situ. Sama dengan 0 juga. Punca. Punca kuasa 0, 0 lah. Okey, 0. Tinggal X tolak 4. So, X sama dengan 4. Okey. Jadi, mana-mana pun boleh. Gunakanlah cara mana yang kamu rasa sesuai.
Si tanya, kenapa senang sangat cikgu? Adalah cara senang, adalah cara susah. Cara kamu tu okey tu. Cara kamu tu betul. Okey. Cuma cikgu nak tunjuk cara lain tu yang tu. Okey. Jadi jawapan dia ialah mana? Okey, tu ada C. 4-0. Okey? Okey, turun pula ni ke bawah. Approve. Raja 4. Okey. Okey. Makin susah lah pula. Cari persamaan bagi graf tu. Soalan nombor 4. Okey. Cari persamaan. Macam mana nak cari? Susah juga. Okey. Siap kat kamu. Okey, cikgu buka jawapan. Okey, pilih yang mana satu. Nak cari tak tahu. Okey. Mengingat dan memahami. Okey. Konstruk dia. Mengingat dan memahami. Ingat macam tak ingat dah. Tak ingat macam mana nak faham. Siapa dapat teka? Okey. Kamu mesti buat gantian macam cikgu ajar tadi. Boleh juga. Buat gantian pun boleh juga sebab dia soalan ABC tu. Dapat tak? Mana jawapan? Kamu diam je ni. Durka, apa jawapan? Kan lain cikgu tak ada. Oh, lain cikgu ada je. Okey. Ada ke? Nak bagi jawapan? Kalau teka apa? A, B, C ke D? D kot. D kot. D kot. Okey, sebab apa D? Tak apa, jawab je. Cikgu nak tahu sebab. Salah pun tak apa, cikgu tak pernah marah kamu pun. Sebab apa D? Kamu tak jawab. Tak tahu you. Kan. Okey, senang. Okey, mula-mula pintasan C dulu. Kamu semua pintasan C pula. Pintasan Y tu. Pintasan Y sama dengan berapa? Positif 4. Positif 4. Itu yang utama. Pintasan Y sama dengan positif 4. Itu C tu. Okey, pintasan Y positif 4. Jadi carilah dekat sini mana positif 4. Ini 2. Ni 2. Ni pintasan Y kan. Pintasan Y tu dia tak ada nombor dah belakang. Dia tak ada huruf-huruf dah belakang tu. Dia nombor saja. Okey, ni 2. Salah. Ini 2 salah. A dengan B dah salah. Tinggal C dengan D. Okey. Sebab sini 4, sini 4. Okey. Graf bentuk macam ni. Bentuk masam ni. Bentuk masam. Positif ke negatif?
AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau bentuk masam ni apa? Positif ke negatif? Negatif. Ni tinggal 2 je. C dengan D. Mana satu negatif? 4 ni dah betul. Negatif X kuasa 2 ke positif X kuasa 2? Negatif X kuasa 2. Dah dapat jawapan. Cikgu. Ya. Kenapa C dia dekat tengah-tengah? Bukan sepatutnya C dekat ujung. Ujung mana? Sini. Ya, yang ketak yang dalam persamaan tu kan sepatutnya macam C selalunya dekat ujung. Okey, pandai kamu. Soalan yang best sekali. Okey. Sekejap cikgu salin. Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Okey. Bagus soalan tu. Kamu tanya semua bagus. Okey, kenapa dia letak dekat depan? Yang ni sama juga dengan suka hati dia. Soalan dia boleh letak macam mana? Okey, macam ni. 6 tolak 4. Okey, tengok 6 tolak 4. Berapa jawapan dia? 6 tolak 4. Jawapan dia? 2. Okey. Itu yang dia bagi. Soalan. Cikgu nak tukar pun boleh. Suka hati cikgu lah. Cikgu yang buat soalan. Cikgu nak letak 4 dekat depan. Cikgu kena bawa simbol dia. Negatif 4 tambah 6. Sama dengan 2 juga. Kan? Suka hati dia. Soalan tu suka hati kepada yang pembuat soalan nak buat. Nak letak 4 dekat depan ke 6 dekat depan ke. Semua boleh. Jawapan dia tetap sama. Lagi. Contoh lagi. Katalah nombor banyak. Okey. 6 tolak 4 tolak 3 tambah 2. Okey. Lepas itu cikgu tak cari jawapan tu. Okey, cikgu nak susun. Cikgu nak letak 2 dekat depan. Cikgu letak 2 dekat depan. Lepas tu cikgu nak letak 6 sebelah ni. Cikgu buat tambah 6. Lepas tu cikgu nak letak negatif 3, negatif 4. Jawapan dia semua sama. Tak saya kamu kira. Jadi, sama macam soalan yang ni kamu tanya tu. Kenapa dia letak 4 dekat depan? Biasanya 4 dekat belakang. Itu cikgu kata terpulang kepada pembuat soalan. Jawapan yang paling tepat kenapa dia letak 4 dekat depan? Ialah untuk matematik. Kalau tak ada simbol, kalau boleh semua simbol positif nak ada dekat depan. Kalau dia tulis macam ni, Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4. Benda yang sama. Tetapi, kalau dalam matematik, yang ni kira tak cantik. Negatif ada dekat depan, dia tak cantik. Itu sebab dia letak 4 dekat depan. Macam ni. Jawapan dia tadi. Okey. Semua dia letak. Nampak? Dia pusing-pusing kan? Apa dia? Dia macam dia pusing-pusing. Dia pusing aja. Benda yang sama. Cuma dia nak pastikan tak ada negatif dekat depan ni supaya nampak lebih cantik. Ni. Ni tak ada. Soalan A. Patut letak negatif X kuasa 2 tambah 2. Tapi tak cantik ada negatif. Dia tak mau letak negatif dekat depan. Semua dia letak positif. Ada lagi tak soalan atas nak tengok? Kalau ni dah jawapan. Tak ada. Lebih kurang nanti kalau ada cikgu tunjuk lagi. Okey. Jadi jawapan dia C. Okey. 4 ialah pintasan ni. Pintasan dia dekat sini ialah 4. Okey. Pintasan Y 4. Okey. Lepas tu sebab dia bentuk masam. Dia jadi negatif X kuasa 2. Okey. Okey, tengok soalan nombor 5. Antara berikut yang mana kamu memiliki graf 3X tolak X kuasa 2. Tengok nampak dia letak 3X tolak X kuasa 2 dekat belakang. Sebab dia tak letak apa. Kenapa dia tak letak X kuasa 2 dekat depan? Soalan tadi tu kan. Apa dia tak letak dekat depan? Cantik. Tapi tak salah. Cuma tak cantik. Macam make up, kamu pakai lipstick letak dekat hidung. Salah tak? Tak salah, pakailah. Orang kata orang gila lah. Cuma tak cantik aje lah. Lipstick sepatutnya letak dekat bibir. Macam ni lah. X kuasa 2 ni, negatif X kuasa 2 ni dia letak dekat belakang. Tapi kenapa tak letak dekat depan? Tak cantik. Betul, tetap betul. Okey. Okey, yang ni. Kecilkan gambar. Okey. Lebih kurang macam tadi. Okey, nombor 5. Apa jawapan dia? Pintasan Y berapa? Kita cari pintasan Y dulu. Pintasan Y sama dengan berapa?
Pintasan Y. 3 je. So, pintasan Y sama dengan 3. Pintasan Y tu dia potong Y. Dia potong Y dekat mana? Kosong. Ada potong. Pintasan Y tu dia potong Y dekat kosong. Ni. Kosong. Sebab apa dia potong kosong? Sebab kat sini tak ada. Ni. Okey, ni persamaan dia. 3X tolak X kuasa 2 tambah. Kalau bagi habis, tambah kosong. Dia tambah kosong dekat situ. Jadi dia kosong dekat situ. Kosong Y sama dengan kosong. Okey. Okey, faham tak? Okey. Faham je. Okey, ini patutnya. Okey. Yang ni patutnya. Okey. Dia patut. Alamak. Okey. Sekejap. Okeylah. Kalilah dia jadi lambat pula guna yang ni. Okey. Dia nak buat sesuatu ni. Okey dah. Dia tak nak sudahlah. Okey, sama dengan kosong. Okey, jadi jawapan dia dekat sini. A. A betul ke salah? A macam betul. B ni betul ke salah? B dah salah. Kan? Betul tak? B dah salah. Ni. Sebab dia sama dengan kosong tak pintasan dia? Salah. C. C ni betul ke? D ni betul ke salah? Macam betul. Okey. Sebab pintasan Y sama dengan kosong. Okey, ni macam betul. Ni macam betul. Macam betul. Okey, dah. Lepas tu nak tengok apa pula? Ni. X ni. Okey. X kuasa 2 ni. Okey. Graf dia bentuk apa? Senyum ke masam? Negatif X kuasa 2. Masam. Tinggal 2 lagi. Ini bukan. Bentuk senyum. Okay. Lepas itu, apa nak tengok pula? Dia bergerak ke kiri ke kanan? Sama gambar. Bergerak kiri ke kanan? Ijazi. Yang tu satu lagi ilmu. Bergerak ke kiri ke kanan? Okey, cikgu ulang balik. Kalau cara tengok graf, X kuasa 2, graf dia bentuk lengkung. Kalau negatif, graf dia bentuk lengkung dan masam. Dah tinggal 2. Lepas tu pintasan pintasan Y sama dengan kosong. Okey, ini dah potong. Kosong betul. Ni pun kosong betul. Lepas tu yang ini pula 3X ni. Ni 3X. 3X ni masuk apa? Graf dia pergi ke sebelah sini kanan atau graf dia pergi ke sebelah kiri? Kanan. Ya ke? A juga jawapan dia. Dia pergi ke kanan ke kiri? Okey, jap. Kanan juga. Confirm. Positif. Okey, jap. Bagus juga. Tak payah belajar banyak yang tu. Sambil kita ingat yang tu yang kamu lupa tu. Okey, jap. Jap, kita buka buku teks. Okey. Tajuk mula-mula. Okey. Semua tak tahu kat mana je lah. Lupa dah. Okey, slide dia. Kita nak yang X tu. Punca. Okey. Okey, yang ni tengok yang ni. Okey, contoh 5. Disuruh tandakan. Okey. Kita ambil kuasa. Okey, kita ambil kuasa 2. Ambil nombor yang ni lah dulu. 3X, 3X. Bolehlah, yang ni lah. Okey. 2X kuasa 2. Okey. Kuasa 2 bentuk dia senyum. Confirm. Negatif 12 ni apa? Negatif 12? Pintasan Y. Okey. Pintasan Y 12. Okey, ni 12 ni. Ni dekat sini. Besarkan sikit. Okey, pintasan Y 12. Ni 12. Okey. Dekat sini 12. Lepas tu 5. 5X. Dia bergerak ke kiri ke kanan? Okey. Kita tengok yang tu. Nampak pula kiri tu banyak. Okey. Lepas itu. Okey. Sekejap. Okey. Tak ada contoh sekejap. Yang contoh betul-betul sekejap. Saya cari. Punca. Nak confirm bagi kamu ingat.
Sekejap, dekat mana? Okey. 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 Sekejap, apa yang cikgu nak sebut ni? Okey. Fx, X kuasa 2 tambah 4X tambah 3. Nilai A lebih besar, nilai A sama dengan 1. Dia lebih besar daripada 0. Bentuk dia mesti bentuk senyum. Nilai C sama dengan 3, pintasan Y 3. Jadi dia lukis dekat sini, pintasan Y sama dengan 3. Lepas tu dia buat bentuk senyum. Lepas tu, negatif 4X. Oh, dia tak tunjuk lagi. Okey, negatif 4X. Okey, X sama dengan 1, X sama dengan 3. Okey, dia bergerak, dia duduk dekat sini. Okey. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Ini bentuk senyum. Okey, sebab positif. Lepas tu 9 ialah pintasan negatif 6X. Dia dapat punca-punca dia. X sama dengan 3. Okey, dia duduk dekat tengah-tengah. Okey, yang ni bentuk masam. X kuasa 2, negatif X kuasa 2. 15 pintasan pada 15 dekat sini. Lepas tu 2X. Okey, dia letak dekat sini. Okey. Dia cari tu, dia dapat negatif 3, 5. Okey, lepas itu, 2X tambah 18, negatif, bentuk masam. Ini pintasan. Okey, A tak ada dekat situ. Okey, bukan A, B tak ada. Okey, B. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Lepas tu dia selesaikan X tambah 3, X tolak 3. Jadi dia tanda dekat sini, negatif 3, 3. Okey, dia suruh lakarkan. Okey, kamu tengok dia lakarkan. X kuasa 2 tambah 1, X kuasa 2 mesti bentuk senyum. Okey, tambah 1 ni ialah pintasan dekat sini. Okey, pintasan Y dekat situ. Lepas itu dia nak buat ni, nak dapatkan punca-punca dia. Dia akan cari, dia letak titik minimum 01. Okey, yang ni bentuk masam. Okey, lepas tu 3 dia dapat dia punya ni kena buat bentuk, kena selesaikan persamaan fungsi yang tadi tu. Dia suruh lakarkan. Okey. Okey. Yang ni dekat sini. Okey, apa lagi nak selesaikan, nak cerita. Okey, ringkasan dia. Okey. Sambil nak ingat. Bentuk graf lebih besar daripada 0, A lebih besar. A positif lah ni. Maksudnya A positif, bentuk dia senyum. Okey. Lepas tu, kalau B lebih kecil dari 0. Nampak ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau B lebih kecil dari 0, dia bergerak ke kanan. Kalau B lebih besar dari 0, dia bergerak ke kiri. Kalau B sama dengan 0, dia duduk tengah-tengah. B lebih kecil dari 0, gerak ke kanan. B lebih besar daripada 0, bergerak ke kiri. B sama dengan 0, bergerak. B sama dengan 0, duduk tengah-tengah. Faham tak yang saya sebut tu? Jadi, soalan yang tadi. Sekejap, mana soalan tadi? Okey, ini soalan tadi. Okey. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Yang ni A ke B? 3X tu. A. B. Okey. Sekejap. Okey, sekejap. Tengok tahu yang saya tulis ni. Y sama dengan 3X tolak X kuasa 2. Okey. Bagilah nak ulang balik yang ni. Okey. Kalau cikgu susun balik, dia persamaan fungsi ni, dia mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. C pintasan, yang ni paksi simetri, yang BX berubah kiri kanan. A ni ialah X kuasa 2, nak tentukan dia bentuk senyum atau bentuk masam. Jadi cikgu susun balik ikut format dia. Y negatif X kuasa 2 tambah 3X tambah 0. Okey, yang tu dulu. Faham tak?
Yang ni last ni. Nak jawab yang ni last. Faham. Faham kan? Susun tu kan yang kamu tanya cikgu kenapa dia letak belakang, letak depan. Cikgu susun balik macam tu. Okey. Jadi, kosong ni maksudnya apa? Pintasan. Pintasan Y. Yang ni, nak tentukan dia, kalau lebih negatif ni maksudnya dia kurang daripada kosong lah. Bentuk dia ialah senyum ke masam? Masam. Okey. Yang ni ni. Ni B ni. B. Tu B. Okey. Ingat tak tadi apa dia yang cikgu buka nota tadi? Kalau B lebih besar dari kosong, dia bergerak ke mana graf? Lupa yang cikgu buka balik. Ke kiri. Okey. Mana graf? Okey. Sekejap. Buka balik yang cikgu punya. Okey. Yang ni ialah B, betul tak? Ini lebih besar dari kosong atau kurang dari kosong? Ini lebih besar dari kosong, betul tak? Yang ni. Yang ni kita dah tahu bentuk dia. Ini pintasan pun dah tahu. Okey, yang ni. 3 tu. Okey. Cikgu buka. Kita tengok balik nota tu. Daripada buku teks tu. Okey. Paksi simetri. Kalau B kurang dari kosong, dia bergerak ke mana? Graf dia berat ke mana? Ke kiri. Okey. Kalau B kurang dari kosong, dia ke kiri. Ini ke kanan lah ni. Nampak warna merah dia akan pergi. Lebih besar ke lebih kecil ni? Apa dia? B tu kan 3 tu kan. Okey, kalau B 3. Okey. Yang kita belajar tu B 3 kan. Jadi dia bergerak ke mana? Ke kiri. Nampak graf dia berat ke sebelah kiri kan? Okey ke? Cepat cikgu takut ni. Okey ke tak? Okey go. Bila kamu macam cikgu takut kamu tak faham. Okey. Jadi bila yang 3 tadi dia akan bergerak ke yang kita punya soalan tu ialah 3. Okey. Yang ni. Dia sama dengan 3. Jadi yang mana? A ke D jawapan dia? D. Okey. Lebih besar dia bergerak ke sebelah kanan. Okey. Cikgu. Satu yang lagi. buku tu cikgu pakai yang senyum punya. Boleh? Kalau yang Okey. yang Satu lagi. Sekejap, tak habis lagi. Okey. Apa dia nak tanya? Tak apa, tanya. yang tadi cikgu tunjuk tu dekat yang senyum. Okey, ni Kalau yang masam. Okey, betul tu. Okey. Yang masam pula, yang ni. Okey. Kalau bentuk masam, Injazi kata betul lah tu. Okey. Dia dah, cikgu tak habis lagi tu. Yang kalau bentuk senyum, cikgu dah ajar dua-dua sekali dah tu. Kalau bentuk yang senyum pula, yang bentuk yang masam pula. Graf kita tadi bentuk masam. Okey, A lebih kecil dari kosong. Ini ada dua. Kalau bentuk masam, kalau kecil daripada kosong, dia bergerak ke kiri. Besar daripada kosong, dia bergerak ke kanan. Okey. Jadi jawapan dia yang tadi. Okey, baru balik soalan ni. Okey, yang mana satu jawapan? A ke D? Aduh, je. A. A. Sebab apa A? Okey, lagi sekali. Hafal sekejap. Okey, ada dua graf. Sebab B lagi besar tu. Betul kan? Okey, ada dua graf. Hafalkan yang ni. Jadi dah tahulah tu. Okey, kalau bentuk senyum. Okey. Ni bentuk senyum. Pintasan C semua tu kamu dah tahu dah tadi. Cikgu andaikan dah tahu dah. Sekarang nak tentukan dia bergerak ke kiri ke kanan. Okey. Kalau bentuk senyum. Kalau B yang tadi. Yang 3 tu. Okey. Kalau dia lebih kecil dari kosong, dia bergerak ke kanan. Kalau kurang dari kosong, dia bergerak ke... Kalau besar kecil daripada kosong, dia bergerak ke kanan. Kalau besar daripada kosong, dia bergerak ke kiri. Kalau sama kosong, dia duduk tengah-tengah. Itu standard. Kalau bentuk senyum. Kalau bentuk masam. Kena pastikan dulu bentuk senyum ke masam. Okey, kalau bentuk masam. Kalau B kurang dari kosong, dia bergerak ke kiri. Kalau besar daripada kosong, dia bergerak ke kanan. Kalau sama dengan kosong, memang dia akan duduk tengah-tengah lah. Okey, yang tu sama. Yang duduk tengah-tengah ni, kalau masam dengan senyum, dia tetap sama. Yang berubah ialah bila dia kecil atau besar.
Kalau bentuk graf, tengok. Okey. Sekarang, bentuk graf, bentuk yang ni kita dah confirm. Bentuk masam, negatif. Bentuk masam dah 2. Kita dah tahu dah bentuk masam yang itu. Okey, 2 tu. Jadi soalan cikgu sekarang, kita nak pilih yang mana? Jawapan dia A ke D. Dia bergerak kiri ke kanan? Ini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri. Bergerak ke mana? Ke kanan je. Ke kanan. Okey, tengok. Yang ni kan, okey, tengok yang ni. Kita bentuk masam, cikgu fokus bentuk masam. Kalau kecil dari kosong bergerak ke kiri, besar daripada kosong gerak ke kanan. Okey, jadi yang ni besar daripada kosong, dia bergerak ke kanan. Inilah bergerak ke kanan. Nombor 5 jawapan dia. A. Bukan D. Kalau dia besar. Sorry. Jawapan dia yang ni. Jawapan dia D. A pula. Jawapan dia D. Kalau besar daripada kosong, dia bergerak ke kanan. Okey, D. Yang ni. Betul lah ni. Gambar dia yang ni A. Cikgu tu balik gambar dah. Dia bergerak ke kanan. Kalau besar, sorry. Cikgu salah ni. Okey, yang ni betul. Jawapan dia A. Bila besar daripada kosong, dia bergerak ke kanan. Kalau kecil dari kosong, dia bergerak ke kiri. Kalau bentuk masam. Boleh ingat dah yang tu? Ijazi nak tanya apa? Dah faham. Dah. Okey. Cikgu tunjuk lagi sekali. Tunjuk je dah boleh ingat dah. Okay. Langkah pertama, tentukan dia masam ataupun senyum. Okey. Jadi yang kita belajar tadi dia bentuk masam. Yang kita belajar tadi. Okey. Jadi bentuk dia masam. Pasti confirm. Okey. Lepas itu tengok yang nombor sebelah X. Kalau besar daripada kosong, ni dia bergerak ke kanan. Kalau kecil daripada kosong, bergerak ke kiri. Okey, ingat yang tu sudah. Okey, kalau dia bentuk masam. Cukup. Kalau bentuk senyum, kamu terbalikkan. A dia tu. Okey, jadi jawapan dia dekat sini. Okey, A dia bergerak ke kanan. Sebab yang ni. Okey. Yang ni. Sebab 3 ni. Okey, dia lebih besar dari kosong. Dia akan bergerak ke kanan. Okey. Okey dah. Jadi setakat itu sajalah. Ada lagi tu. Nanti minggu depan kita belajar lagi. Okey. Dia punya soalan-soalan fungsi tu. Okey. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Yang keliru tentang gambar tadi tu. Dalam buku teks kamu ada. Cikgu ambil daripada buku teks je tu. Nak ceritakan balik sahaja. Okey. Ada apa soalan? Cikgu tanya satu soalan last. Last saja, last. Okey. Apakah pasif simetri itu? Apakah persamaan pasif simetri bagi A? A. Jawapan dia A. Satu soalan. Bukan. Apa persamaan pasif simetri bagi A? Soalan tambahan cikgu. Apa dia? Persamaan pasif simetri. Apa dia pasif simetri? Simetri itu apa? Tengah-tengah. Okey, apa persamaan pasif yang tengah-tengah? Cepat, seorang jawab. X sama dengan? 1.5. X sama dengan? 1.5. Okey, Aisyah jawab betul. Okey, pasif simetri itu betul. Dia tengah-tengah dekat situ. Jadi 0 dengan 3 ialah nombor dia. 0 sampai 3. Tengah-tengah dia ialah 1.5. Okey, jadi persamaan pasif simetri dekat situ. Dia tengah-tengah tu. Okey, 1.5. Dekat sini. Ini persamaan pasif simetri dia. 1.5. Okey, itu ialah soalan pasif simetri. Okey, dah. Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu lagi? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada. Betul ke tak ada? Ada nak tanya tak? Tak ada. Okey lah. Kalau tak ada, cikgu berhenti sampai sini. Jadi terima kasih semua yang masuk kelas cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima kasih, selamat cikgu. pagi. Terima kasih. Okey, jumpa lagi. Terima kasih, Okey, sama-sama. Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Yes, Okey, cikgu. sama-sama, Nazifah.
Ha, Cikgu.